Hai murid-murid, apa khabar? Hari ni, apa? Awak tak nampak saya? Nampak tak saya? Hai murid-murid, apa khabar? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Diingatkan, jangan lupa tolong ibu bapa yang di rumah tu. Jangan lupa juga ulang kaji pelajaran. Jangan tinggalkan pelajaran tu lama-lama, nanti lupa. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, kita tengok dulu video di sebelah. Okey, check it out. Kita rebuskan 3 biji ubi kentang ni, rebus sampai hancur, kemudian kau lenyitkan dengan garpu, and then tambahkan setengah sudu butter, 1/4 cawan susu segar, sedikit black pepper dan juga sedikit garam. Kacang. Okey, dah siap. Okey, aku nak muzik dramatik. Mana cepat. Awak dah tengok video di sebelah tadi? Jadi, apa perbuatan atau aktiviti yang awak boleh nampak dalam video tadi? Merebus kentang, betul. Mengukus kek, betul. Memasak, betul. Dan mencelur mi dan udang, betul. Semua betul. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Ya, kita akan belajar tentang kaedah memasak haba lembab. Jom kita ke pelajaran seterusnya. Kaedah memasak haba lembab bermaksud kaedah yang memerlukan haba yang dipindahkan melalui cecair yang bukan minyak kepada makanan. Selain itu, ia memerlukan suhu yang rendah dan masa yang lama. Hari ini kita akan menyentuh 3 sahaja kaedah memasak haba lembab, iaitu kaedah merebus, kaedah mencelur dan kaedah mengukus. Kaedah merebus memerlukan air yang mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Contoh makanan, daging, ikan, karangan laut, sayuran berubi dan telur. Antara kelebihannya, cecair rebusan boleh dibuat sos, kuah, sup dan perencah masakan. Mudah dan tidak perlukan perhatian, mengandungi nutrien, tidak berminyak, lembut dan lembab. Kelemahan kaedah merebus, masa memasak yang lama, makanan protein mengecut pada haba yang tinggi dan jika makanan dimasak lama, ia jadi liat. Untuk merebus telur ayam, masukkan sejumlah air sehingga telur ayam tenggelam di dalam periuk. Hidupkan api, kemudian tutup. Awak nampak air rebusan telur dah mendidih, jadi tutupkan api. Kaedah mencelur. Memasak dalam air yang mendidih dalam jangka masa yang singkat. Contoh makanan, sayur-sayuran, berbola, mi kuning, bihun dan kuih tiaw. Kelebihan kaedah mencelur, lembut tetapi masih rangup, mudah dan cepat, warna asal makanan tidak luntur, tidak berminyak, kurang kehilangan nutrien. Kelemahannya adalah hanya makanan yang mudah dan cepat seperti sayur, berbola dan mi. Nutrien hilang jika air rebusan dibuang. Kaedah mengukus. Menggunakan wap air yang mendidih, contoh makanan, pau, apam, kek dan ikan. Kelebihannya adalah bentuk makanan yang kekal, tekstur yang lembut, tidak berminyak, kurang kehilangan nutrien dalam makanan, kurang berlemak,
mudah dicernakan dan sesuai untuk pesakit, kanak-kanak dan orang tua. Kelemahannya pula adalah lambat masak, tidak sesuai untuk sayuran berhijau kerana warna akan menjadi kurang menarik. Perlukan perhatian agar air kukusan cukup dan mendidih, makanan pucat dan kurang menarik. Isikan periuk kukus dengan separuh air paip dan kemudian hidupkan api. Kemudian kita tutup periuk ni. Sediakan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat kek kukus seperti 1/4 cawan tepung gandum, 1 cawan gula, 1 cawan susu pekat, 1 cawan susu cair, 1 cawan serbuk koko, 1 cawan minyak masak, 3 biji telur, 1 sudu kecil bikarbonat dan 1 sudu kecil baking powder. Peralatan yang diperlukan ialah mixer, loyang dan periuk kukus. Masukkan loyang yang berisi adunan kek kukus coklat tadi ke dalam periuk kukus. Kemudian kita tutupkan dia. Kita belum habis lagi ya. Ini latihan pengukuhan untuk awak semua. Untuk latihan yang pertama, nyatakan 3 jenis kaedah memasak haba lembap. Awak nyatakan 3 jenis kaedah memasak di dalam petak hijau, kemudian di dalam petak merah, awak nyatakan contoh makanan untuk ketiga-tiga jenis kaedah memasak tersebut. Untuk latihan kedua, padankan gambar berikut dengan kaedah memasak yang sesuai. Perhatikan gambar betul-betul dan padankan dengan kaedah yang betul. Latihan terakhir, padankan kelemahan dengan jenis kaedah memasak yang betul. Awak boleh rujuk nota-nota sebelum ini. Semua latihan ini perlu disalin di dalam buku latihan masing-masing supaya awak lebih ingat apa yang dipelajari pada hari ini. Okey? Baiklah, kita sudah berada di penghujung pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, apa yang awak dapat rumuskan daripada pembelajaran kita pada hari ini? Jadi, antara jenis memasak haba lembap adalah merebus, mencelur dan mengukus. Jadi ketiga-tiga ni memerlukan air yang mendidih pada suhu takat 100 darjah Celsius. Awak perlu berhati-hati ya ketika mengendalikan masakan ini. Jangan bergurau dengan kawan atau keluarga awak ketika berada di dapur. Okey, semoga kita dapat berjumpa lagi di sesi pengajaran dan pembelajaran seterusnya. Terima kasih semua. Bye.